Tan Sriana binti Yusof dan juga ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang perkara yang berkaitan dengan teknik-teknik membaca secara kritikal. Apa sebenarnya maksud teknik membaca secara kritikal? Teknik membaca secara kritikal merupakan salah satu cara-cara pembacaan yang melibatkan pemikiran individu yang kritis. Di samping turut merangkumi tujuan untuk mentafsir sesuatu, menilai sesuatu dan cuba untuk memahami perkara yang telah dibaca dengan lebih teliti dan mendalam. Secara logiknya, perkara ini telah melibatkan perkembangan kognitif dalam diri seseorang individu. Perkembangan kognitif dalam diri seseorang individu merupakan perkara yang amat penting kerana ia mampu membantu individu untuk menghuraikan sesuatu perkara yang berada dalam fikiran mereka. Teknik membaca secara kritikal memiliki 9 teknik yang menjadi keutamaan. Antaranya adalah teknik bertanya kepada penulis, teknik KWL, teknik preview text, teknik procedure request. Seterusnya adalah teknik hubungan soal jawab. Selain itu, teknik pengajaran eksplisit. Di samping itu, teknik berfikir bersuara, teknik menerap imej dan teknik dialog. Melalui tugasan ini, saya dan juga ahli kumpulan saya akan memilih teknik membaca secara kritikal iaitu teknik menerap imej. Apa itu teknik menerap imej? Teknik menerap imej merupakan salah satu teknik yang dapat membantu pelajar untuk menjadi elemen yang penting dalam penghasilan imej mental seseorang yang berkait rapat dengan bahan bacaan yang telah dibaca, contohnya seperti teks dan sebagainya. Teknik ini sering digunakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, pelajar sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil serta boleh digunakan kepada pelajar yang memiliki masalah dalam pembelajaran mereka. Teknik pembacaan menerap imej ini memiliki 3 perkara asas di dalamnya. 3 asas menerap imej terdiri daripada model guru, latihan berpandu dan juga latihan kendiri. Melalui teknik ini, guru merupakan individu yang paling penting untuk memastikan objektif teknik menerap imej tercapai dan diaplikasikan dalam diri pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Nur Syazwana binti Mazlan, pemegang kad matrik D2019-1087613. Hari ini saya akan menerangkan tentang langkah-langkah melaksanakan teknik menerap imej. Teknik menerap imej merupakan satu teknik yang dapat memberikan panduan kepada pelajar untuk menjana imej mental yang berkaitan dengan bahan yang dibaca sebagai cara untuk meningkatkan kefahaman pelajar. Terdapat pelbagai langkah untuk melaksanakan teknik menerap imej dalam kalangan pelajar. Langkah yang boleh diambil ialah guru perlu memperkenalkan teknik menerap imej kepada pelajar. Guru boleh menggunakan kata tanya seperti apa, mengapa, bagaimana dan kenapa. Kata tanya yang digunakan adalah untuk meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pembacaan mereka. Guru juga boleh bertindak untuk menyuruh pelajar membuat gambaran mental terhadap perkara yang dibaca. Hal ini dilakukan kerana ianya bagi meningkatkan daya ingatan pelajar terhadap pembacaan mereka. Setelah pelajar memahami teknik ini, pelajar akan mengaplikasikannya sendiri di dalam pembacaan mereka bagi meningkatkan lagi kefahaman terhadap pembacaan mereka. Langkah yang seterusnya ialah guru boleh memilih teks yang berbentuk deskriptif dan juga teks tersebut perlulah kurang daripada 100 patah perkataan.
Guru juga boleh membaca teks tersebut dengan lantang agar ianya dapat meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pembacaan teks yang diberikan oleh guru. Selain itu, guru juga boleh menyediakan latihan berpandu kepada pelajar. Guru akan menyuruh pelajar untuk menghuraikan imej yang digambarkan oleh pelajar ketika bacaan secara lantang dijalankan. Guru juga perlu menggalakkan pelajar untuk mencatat persamaan dan juga perbezaan imej yang dihuraikan oleh setiap pelajar. Akhir sekali, guru perlu memberikan sokongan kepada latihan kendiri. Pelajar akan melaksanakan teknik ini secara berpasangan dan membaca secara senyap. Setelah itu, pelajar akan menghuraikan imej-imej yang mereka gambarkan ketika membaca serta memberikan punca mengapa mereka menggambarkan imej tersebut kepada pasangan mereka. Pelajar akan membincangkan persamaan dan juga perbezaan gambaran imej mental yang dibina oleh pasangan mereka. Selain itu, guru akan memberikan sokongan dari semasa ke semasa kepada pelajar agar pelajar dapat mahir menggunakan teknik menerai imej di dalam pembacaan mereka serta tidak bergantung lagi kepada guru. Guru perlu menerapkan teknik menerai imej di dalam diri pelajar agar pelajar lebih memahami pembacaan mereka serta pelajar akan mempelajari perkara yang baharu di dalam kehidupan mereka. Seterusnya, bagi mengendalikan teknik bacaan ini, kami akan menggunakan bahan bantu mengajar yang kami hasilkan sendiri, yaitu yang diberi nama cemerlang bersama. BBM ini diperbuat daripada bahan yang terpakai seperti kotak, batang kayu, kertas warna, dan lain-lain. BBM ini mempunyai 3 tahap yang kami gunakan untuk menguji murid atau pelajar. Tahap tersebut ialah tahap rendah, sederhana, dan tahap tinggi. Sebelum menerangkan tentang teknik penerapan image, saya akan menerangkan tentang langkah penggunaan BBM. Langkah pertama adalah membagikan murid kepada beberapa kumpulan. Seterusnya, murid dikehendaki membaling bola ke dalam jaring yang telah disediakan. Murid ini diberi 3 kali peluang untuk melontar bola tersebut. Seterusnya, murid yang berjaya melontar bola tersebut akan memberi kertas secara rawak, bermula daripada tahap rendah diikuti kepada tahap sederhana dan akhirnya sekali tahap tinggi. Tahap rendah, dalam kotak ini terdapat kertas-kertas yang terdiri pada beberapa teks deskriptif mudah yang mempunyai perkataan-perkataan mudah. Seterusnya, pada tahap sederhana, kotak ini mengandungi kertas-kertas yang terdiri daripada beberapa teks yang sederhana. Dan seterusnya adalah tahap tinggi. Pada tahap ini, kotak ini mengandungi kertas-kertas yang terdiri pada beberapa teks deskriptif yang agak sukar dan mempunyai perkataan-perkataan yang sukar untuk digambarkan oleh murid atau pelajar. Seterusnya, daripada teks yang dipilih oleh pelajar, guru akan membaca teks tersebut secara bacaan lantang, dan pelajar akan menggambarkan apa yang dibaca di dalam pikiran mereka. Seterusnya, mereka akan berfungsi tentang apa yang digambarkan mereka di dalam pikiran mereka. Guru perlu memulakan permainan ini daripada tahap rendah terlebih dahulu, dan jika pelajar sudah mahir dengan teks-teks yang berada di tahap rendah, dan guru perlu menggunakan tahap yang seterusnya kepada tahap sederhana dan tahap yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sihat tak? Sihat. Okey, nama cikgu apa? Nur Adiana. Okey, nama cikgu Nur Adiana binti Binti Razli. Razli. Bijak. Okey, hari ni cikgu nak ceritakan buku ni. Tajuk dia Katak yang Suka Bercakap Besar. Okey. Nanti cikgu ceritakan cerita ni, awak dengar. Lepas tu nanti akhir cerita ni cikgu akan buat satu permainan. Okey, suka tak? Suka. Okey, tapi bila cikgu cerita ni, kena ingat tau.
Okey. Cikgu cerita dulu. Okey. Pada suatu hari, anak katak berlompat ke sana kemari di padang. Tiba-tiba, ia nampak lembu jantan yang sedang meragut rumput di situ. Okey. Meragut rumput ni apa maksud dia? Maksudnya lembu tu makan rumput. Oh, betul. Lembu tu makan rumput. Okey. Sebelum ini, anak katak tidak pernah melihat binatang yang sebesar ini. Dia amat takut lalu melompat pulang. Okey. Tidak berapa lama kemudian, anak katak pulang ke kolam tempat tinggalnya. Di situ, bapanya sedang berehat di atas daun seroja. Okey. Tempat tinggal dia dekat mana? Dekat sungai. Dekat sungai. Okey, betul. Pandai. Ayah, kata anak katak tengah-mengah. Baru-baru ni, saya nampak binatang yang paling besar di dunia. Dia cakap macam tu. Okey. Bapak katak memandang ke arah anaknya sambil berkata, sudah tentu ia tidak lebih besar daripada ayah. Dia cakap gitu. So anak dia cakap, ayah silap. Kata anak katak, sudah tentu binatang itu lebih besar daripada ayah. Anak dia cakap macam tu. Tapi ayah dia tak percaya. Ayah dia cakap gini, bapa katak sangat sombong lagi bodoh. Ia mula mengisi perutnya dengan udara. Besarkah binatang itu daripada perut ayah ni? Tanya bapa katak sambil menunjuk-nunjuk perutnya yang besar. Okey. Lepas tu anak dia cakap, ayah, kata anak katak, binatang itu jauh lebih besar daripada perut ayah. Lepas tu ayah dia cakap, bapa katak sungguh marah. Ia terus mengisi perutnya dengan udara. Perut bapa katak gembung seperti belon. Dia menjerit dengan sombongnya. Akulah paling besar sekarang. Tidak benar ayah, kata anak katak. Kata-kata anak katak itu menyebabkan bapa katak bertambah marah. Bapa katak membesarkan perutnya lagi. Perutnya menjadi teramat besar lagi bulat. Bulat tak? Macam apa bulat dia? Macam bola. Macam bola. Okey. Tiba-tiba kedengaran bunyi letupan yang kuat. Pum! Perut bapa katak itu pun pecah sehingga menjadi berkecai-kecai. Macam ni. Habislah cerita dia. Okey. Seterusnya kita pergi ke statement main game. Teka. Kita teka gambar. Kita baca. Lepas tu kita tampal-tampal gambar. Kita akan mulakan permainan yang bernama Jom cari. Okey, kita main jom cari. Okey, cikgu dah sediakan gambar-gambar yang berdasarkan buku cerita katak yang bercakap besar. Okey, ada gambar lembu, Gambar bukit, sungai, gambar sungai, gambar bunga, dan gambar katak. Okey. Nanti awak ambil gambar ni dan tampalkan dekat sini. Mana satu yang sesuai, yang betul. Okey. Kita mulakan sekarang. Okey. Cuba baca. Ni apa? sungai, Okey, sungai. Cuba cari gambar sungai mana? Cari gambar sungai mana? Sungai. Ni apa? bunga, Bunga. Cari gambar bunga. Okey, ni apa? bukit, Bukit. Cari gambar bukit mana? Okey, ni apa? lembu, Lembu. Betul.
Nanti lain kali cikgu Beautiful. beautiful. Okey. Lain kali cikgu ceritakan lagi. Nanti kita buat mainan lain pula. Okey. Hari ni kita belajar ni saja. Terima kasih. Bye. Bye. Seterusnya, kita beralih pula kepada kelebihan teknik menerak imej. Kelebihan teknik menerak imej dapat dilihat apabila pelajar boleh berfikir secara kreatif. Pelajar akan lebih cenderung untuk berfikiran kreatif terhadap pembelajaran mereka. Sebagai contoh, pelajar akan menghasilkan nota pembelajaran yang lebih kreatif dengan memasukkan elemen-elemen seperti peta minda, peta pokok dan sebagainya. Di samping itu, pelajar juga akan bermain sambil belajar. Hal ini dikatakan demikian kerana ingatan pelajar akan lebih kuat terhadap pembelajaran serta pelajar tidak akan berasa bosan dan seronok terhadap pembelajaran mereka. Akhir sekali, pelajar akan mahir dengan cepat serta mudah memahami imej yang digambarkan dalam masa yang singkat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Abdul Fattah, memegang kad matrik D201910875541. Okey, antara kelemahan-kelemahan dalam teknik menerap imej ialah yang pertama, iaitu pelajar yang lemah hanya dapat menguasai satu atau dua imej sahaja. Hal ini demikian kerana mereka tidak dapat mengingati imej dengan banyak. Jadi mereka akan merasa tertinggal dan juga tercicir berbanding rakan-rakan yang lain yang dapat mengingati banyak imej. Kelemahan yang kedua pula ialah guru memerlukan masa yang lebih lama untuk membimbing pelajar yang lemah. Hal ini demikian kerana pelajar-pelajar ini perlu diberikan pemerhatian yang khusus dan juga baik supaya mereka tidak berasa terasing. Oleh itu, pelbagai cara atau latihan yang perlu dilakukan supaya mereka dapat memahami sesuatu topik yang diajarkan. Selain itu, dengan adanya cakna bersama murid, maka mereka akan menjadi lebih seronok dan juga pencapaian atau pengajaran dan pembelajaran mereka juga akan tercapai. Teknik menerap imej ini merupakan salah satu teknik yang amat berguna untuk para guru serta para pelajar. Oleh itu, terdapat beberapa rasional yang boleh diketengahkan dalam perbincangan ini. Rasional yang pertama adalah teknik menerap imej ini mampu merangsang minda para pelajar untuk menjadi lebih kreatif. Berdasarkan teknik ini, apabila pelajar melihat imej yang dipaparkan oleh guru, maka secara tidak langsung minda mereka akan mula bekerja untuk menghuraikan apa yang telah mereka lihat. Sebagai contoh, sekiranya seseorang guru tersebut memaparkan imej buah-buahan, maka rangsangan yang mereka perolehi dari deria penglihatan mereka akan terus menghantar isyarat kepada otak dan otak akan cuba menghuraikan perkara yang dilihat sebagai contoh warna, bentuk dan sebagainya. Rasional yang kedua yang dapat dirungkaikan adalah menimbulkan perasaan inquiry atau lebih dikenali sebagai perasaan ingin tahu dalam diri pelajar. Melalui teknik ini, secara tidak langsung akan menimbulkan persoalan dalam diri mereka tentang apa yang mereka fahami terhadap teks atau imej yang diberikan. Rasional yang terakhir adalah teknik menerap imej ini mampu meningkatkan perhatian pelajar di dalam bilik darjah. Melalui teknik ini, pelajar perlu fokus dan memberi sepenuh perhatian mereka kepada guru yang memperkenalkan teknik ini semasa sesi PDP.
Serta para pelajar juga akan memberi perhatian kepada teks atau imej yang telah diberikan agar dapat membantu pelajar untuk lebih memahami apa yang mereka telah baca dan lihat. Setakat ini sahaja. Kesimpulannya, jelaslah bahawa teknik menerap imej ini dapat melahirkan para pelajar yang berfikiran secara kreatif dan secara tidak langsung dapat memandu mereka ke tahap pembacaan yang lebih lancar. Dengan adanya teknik ini, mereka akan merasakan keseronokan apabila berada di dalam kelas. Oleh itu, jelaslah bahawa teknik ini merupakan salah satu teknik yang berguna kepada para guru untuk dilaksanakan kepada pelajar untuk memastikan mereka mendapat ilmu yang hendak disampaikan. Pelbagai inisiatif yang dilakukan oleh para guru supaya pelajar-pelajar mereka merasa keseronokan apabila belajar. Sekian, terima kasih.